Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bertemu kembali. Alright, so untuk makluman kamu semua, so video ni adalah kesinambungan daripada chapter 4 sebelum ini, di mana part 1 telah pun dirilis dan sekarang kita masuk pada part 2 lah. Okay. Alright, so sebelum tu saya nak tanya, ada soalan tak? Okay, tak ada soalan ni. Tanya soalan macam mana kan? One way communication. But it's okay, nanti kita akan buat kelas untuk tanya soalan dalam WhatsApp boleh kan? So boleh teruskan lah. Ada soalan boleh tanya dalam WhatsApp group, tak ada masalah. Okay. Cuma jawapannya tu, kalau waktu kelas saya akan respon terus lah. Tapi kalau bukan waktu kelas, mungkin ambil masa sikit lah. Okay. Alright. So ada pelajar juga yang WhatsApp saya kan, dia kata, chapter 3 saya tak ada upload dalam ebook contoh kan. So memang saya tak upload sebab apa, chapter 3 ebook tak masuk dalam syllabus. Okay, seperti saya maklum sebelum ni, saya tengok OBE lesson plan kamu kan. Kamu kena fahamkan cara nak baca OBE lesson plan ni. Chapter 1 betul chapter 1, tapi chapter 1 memang betul chapter 1. Chapter 2, chapter 6, 7, 8 dalam ebook. So follow yang ini. Ini sekali lagi saya nak bagi peringatan supaya fokus dalam kelas. Ni saya buat video fokus ulang 10 kali, 11 kali sampai kamu faham. Okey. Tak faham lagi, ulang lagi ni. Ada 14 minggu tu kamu ulang. Sebab lepas 14 minggu kamu akan repeat dah. Kalau ulang juga repeat lah. Tapi insya-Allah saya doakan moga tak ulang lah kamu ya. Dia ulang dalam 14 minggu ni tak apa, it's okay. Jangan lepas 14 minggu. Okey. Alright, sebelum ni apa kita dah buat? Okay, sebelum ni kita dah pun selesai part 1 untuk chapter 4 ni. Kat mana kita dah selesai? Sebetul ke dah selesai ke? Dah mana? Ini website, media, communication and network device, etiquette kan dah. So yang belum lagi adalah ini, wired and wireless. So maknanya wired and wireless ni kat mana? Dia bagi tahu kat dalam ebook chapter 10. So that's why now kita pergi pada ebook chapter 10. Okay, ada sebab maknanya kita belajar ni ada flow dia. So that's why 4 minggu pertama saya polish live class untuk apa? Untuk kamu fahamkan flow dia dulu. Dah faham flow, senang untuk kamu study. So that's why saya lepaskan. Maknanya bila saya lepaskan ni, maknanya ada lagi yang tak terlepas punya. Okay. So please take note. Saya rasa yang tanya saya tu seorang. Yang lain-lain mungkin ramai lagi. Ini mesti geng-geng yang tak buka kamera ni. So make sure so bila kita arahan, buka kamera. Dan tutup kamera lah kan. So nampak ikut arahan. Nak dapat A, nak dapat A+, ikut arahan pensyarah kamu. Berkat insya-Allah. Okey. Jangan rasa alamak hebatlah tak buka kamera tu hebat. Tak kamu ikut arahan itulah hebat bagi saya. Yang tak ikut arahan tu tak hebat bagi saya. Saya sorry to say. Okey. Apa pun saya nak membentuk kamu, membentuk disiplin kamu. Daripada cara itu pun dah nampak dah disiplin kamu macam mana. Kalau kerja nanti, kamu adalah siapa kamu pada masa hadapan. So, kalau sekarang pun kamu tak boleh nak ikut arahan, so apa kan pula bila di masa hadapan nanti? So kamu adalah cerminan siapa kamu pada masa hadapan. So take note. So nanti semester akan datang, semester ni pun fokus lah. Make sure betulkan dulu diri kamu, baru kamu nak betulkan orang lain. Okay, sama juga dengan saya. Saya tak apa, biar saya buka kamera tak apa. Kan? Boleh saya buat kelas tak buka kamera, tak ada masalah pun. Okay. Tapi kenapa saya buka kamera? So nampak ada sebab. Saya nak tunjukkan learning by kita nak mengajar orang. Make sure kita menunjukkan contoh yang baik dulu. So saya tunjuk contoh yang baik, saya buka kamera. So terpulang lah kamu nak buka ke tak buka, terpulang. Tapi saya dah maklumkan untuk buka. Okay. So sekarang tak payah buka kamera terus semua, senang. Okay. Alright. Okey, saya teruskan saya teruskan. Okey. Memang kena sentiasa peringatan tu kena ada. Okey, tak boleh kita kelas straight je. Bagus je, mesti ada yang tak bagus. Tak bagus saya bagi tahu tak bagus. Bagus saya bagi tahu bagus. Okey. Saya tak boleh nak tipu diri saya kata yang kamu bagus kalau kamu tak bagus. Okey. Sama juga dengan result. Saya tak boleh nak tipu result kamu bagus kalau kamu tak bagus. Tapi kalau kamu betul-betul bagus, saya akan bagi bagus. Okey. Itu dah prinsip. Okay. Hidup biar berprinsip. Okay. Alright. Seterusnya, wired and wireless ni. So faham wired wireless kat mana? Ebook chapter 10.
Ini bersama chapter 5 kat mana? Dia betul chapter 5 betul. Okay. Chapter 6 kat mana? Chapter 6 kamu kena buat sendiri nanti. Nampak? Final assessment, sharing material, nampak fintech dan sebagainya kan. Ini semua kamu punya task. So e-book setakat mana? E-book setakat ni je. Lepas tu habis e-book dah. Okay. Habis chapter dah, nampak? Okay. Sekarang kita pergi pada kamu punya chapter 4 part 2. Communicating digital content, wired and wireless network and devices. Nampak? Nampak so ni dia saya bagi tahu chapter 10. So ini slide dia. Slide ni ada dalam mana? Dalam kamu punya GC, Google Classroom. So boleh cari sekarang, download. Okay. Download, lepas tu buka dan study. Okay. Ini slide. Tapi nak tahu lebih detail, dalam e-book kamu chapter berapa? Chapter 10, betul tak? Nampak? Baca dah dia punya tajuk. Betul tak? Communicating digital content. Nampak? Wired and wireless network and devices. Nampak? So maknanya chapter 10 e-book ni represent chapter 4 part 2. Okay, tu. Nak study kena tahu sumber dulu. Kena tahu sumber. Dah tahu sumber, senang kamu nak study. Kena tahu flow dia. Bukan saja saya ajar kamu. Ni tak ada. Saya ajar untuk kemudahan kamu. Okay. So please follow my instructions. Do pay full attention semasa saya mengajar lah. Okay. So bila saya buka video dan sebagainya tu, maknanya ada sebab. Tengok ulang-ulang kali. Okay. Tak puas hati, download, simpan. Okay. Sambil tidur buka. Sambil tidur buka memang tak masuk lah kan. Mana tahu kan, termasuk kan, mimpi ke apa kan. So please ni untuk kamu. Dan satu lagi saya nak maklumkan, video saya ni boleh share. You can share my videos, YouTube video ni kepada rakan-rakan kamu kelas lain. Andai kata mereka nakkan kefahaman daripada grup kita. Selesai untuk siapa, selesai untuk semua lah. Sebab dah mudah kan, kita Nabi Rasulullah SAW pun ada bagi tahu kan, kongsikan sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Nampak? Sama jugalah. Sebab apa? Bila kamu share tu, orang buka, mendatangkan manfaat pada dia, kamu dapat pahala yang sama. Okay? Nampak So dalam bulan puasa ni, buatlah sebanyak-banyak amal. Okay? Amal baik lah. Yang amal tak baik kan. Adakah amal tak baik Okay? Tu dia pada kamu lah. Okay? Bukan subjek ini saja, subjek MAF pun sama juga. Boleh share link tu pada grup-grup lain, tak ada masalah. Sumber pembelajaran ni luas. Okay, dia nak tahu yang mana satu pulang. Okay. Yang penting apa saja yang boleh buat dia faham, boleh fokus. Okay. Alright, so come focus to our discussion lah. So seperti biasa saya akan tanya kat sisi suruh baca ini kan. I use my smartphone to make phone call, send text messages, video chat with family and friends, listen to voice mail messages, and navigate using GPS apps at home. I have broadband internet connection. Dekat rumah pun ada broadband, dia kata. And I access the internet wirelessly and local hotspot and on campus. What more could I learn about communication and network? Nampak? Dan selain daripada yang atas tu, what more can I learn from communication network? Nampak? Apa lagi? So while you may be familiar with some of the content in this chapter, do you know how to? Nampak? Dia tanya kamu supaya nak test minda kamu. Kamu tahu tak macam mana nak add computer or mobile device to a network? Nampak? Tahu tak nak tambah komputer lagi macam mana dalam network? Tahu tak macam nak tell me if you should use band to monitor medical data? Nampak? Use mobile communication? Nampak? Evaluate risk and benefit? Nampak? Use Bluetooth technology? Tahu tak nak guna macam ni? Tanya tahu tak? Mungkin laptop kamu ada Bluetooth tapi tahu guna tak? Contoh kan, phone kamu ada Bluetooth, tahu guna tak? Mesti tahu kan. Prevent blue bugging? Nampak? Macam mana tu? Use an NFC tag. Pernah dengar NFC kan? Dalam phone kamu ada function NFC, tapi untuk apa? Tahu tak gunanya? Okay. Use your smartphone as a mobile hotspot. Ni biasa guna kan. Cuma data je ada, tak ada kan. Strengthen a wireless signal. Macam mana kita nak kuatkan wireless signal? Macam mana ni? Ada ke caranya? Nampak? Ada hack ke? Tu detect an intruder. Macam mana kita nak detect ada orang tengah gunakan internet kita? Dan macam mana kita nak atasinya? Ada lah kat sini kan. Nampak? Ini antara benda-benda yang kita rasa kita dah tahu, tapi banyak lagi benda kita tahu. Ilmu memang macam tu. Lagi banyak kamu tahu, sebenarnya lagi banyak benda yang kamu tak tahu. Okay. Alright. Plan and design at home network. Nampak? Macam kita nak plan, macam design home network.
add wireless printer to network. Ada printer yang wireless, macam kita add kepada network, dan lepas tu siapa yang gunakan network itu semua boleh print menggunakan printer yang sama. Nampak? Ni biasa kat kedai photostat lah kan. Kalau kat rumah boleh juga. Ada satu mesin printer yang ada wireless. Kamu daripada phone boleh print, daripada laptop boleh print, daripada desktop boleh print. Itu antara contoh kan, kamu connectkan dengan network. Printer kamu dengan network. Describe how fake cell tower are intercepting call. Nampak? Nampak? Ni antara benda-benda yang baru lah. So, objektif kita belajar ni, ini antara objektif kita belajar chapter 4 part 2. Describe the purpose of component required for successful communication. Okay. Differentiate among LAN tu apa, MAN tu apa, WAN tu apa, PAN tu apa apa benda LAN, MAN, PAN, WAN, PAN ni kan. So ni kita tengok Kamu berbezakan antara client dan server dan peer-to-peer network. Explain the purpose of communication software. Apa nak ada juga. Describe various network communication standard and protocol. Ethernet, token ring, TCP/IP, Wi-Fi, Bluetooth dan sebagainya. Nampak ini semua kamu akan belajar dalam topik ini. Okay. So panjang sedikit topik ni kan. So, dalam buku teks very detail dalam slide dia very simple. Tapi nak dapatkan detail, nak faham lebih, buka ebook. Alright. So kita fokus pada kamu punya slide part tu. Okay. Slide ini di-prepare oleh Puan Farah Husna iaitu one of our teaching lecturer yang ada. Okay. So objektif. Okay. After completing this chapter, you will be able to discuss this one. Ini sama macam dalam buku teks tadi kan. So boleh baca dan fahamkan. Jangan tak baca. Bila saya kata baca dan fahamkan, baca dan fahamkan. Kalau kata saya kata skip, skip. So follow instruction. Okay. So communication. Okay. Introduction for communication. Okay. Apa itu digital communication? The process of transferring data, instruction and information between two or more computer or devices often via internet. Itulah communication, digital communication Maknanya kita transferkan data dan sebagainya information ni menggunakan internet. Itulah communication, digital communication. Okay, a simplified example of communication system. Some devices that serve as sending and receiving device are a server, desktop, laptop, tablet dan sebagainya. Okay. Ini contoh Communication tools. Apa tools yang ada? Okay. Kalau nak sending device, instruction, data transmission, laptop dan smartphone. Kalau kita nak tools untuk transmission media, medium where the data travel on line, phone line dengan satellite. Okay. Kalau kita nak communication device connect to connect the sending devices transmission to transmission media and dan transmission media to receiving device guna modem dan router. Okay. Kalau kita nak receiving device, nak terima accept the transmission guna server dan tablet. Nampak? Ini semua device yang ada. Note yang ada kat sini, all computer and mobile devices can actually act as both sending and receiving device. Nampak? Nak jadi receive atau sending ni dua boleh untuk komputer dan mobile device ni. So depend cara kamu guna lah. Okay. Alright, seterusnya network, communication network. Apa itu network? Introduction, collection of computer devices connected via communication devices and transmission media. Itu adalah definition untuk network. Okay. Nampak nampak ramai orang ni kan. Ada network macam kita lah. Pergi buat Microsoft Team kan. So, ada network lah. So network, apa kegunaannya? Untuk share data information. Untuk apa? Baca yang ni. Share hardware pun boleh. Facilitate communication, mempermudahkan communication. Share software, transfer fund, ni guna mapping to dan sebagainya kan. So ni contoh-contoh buat dekat bawah ni kan. Share software buat apa, nampak Office sebagainya. Ni nampak. Ni semua contoh-contoh yang ada. Okay. Note, some companies hire VAN, value added network provider for network function instead of using internet or investing in administering an internal network. Contoh PayPal. Okay. Why use network? Kenapa kita guna network ni? Untuk apa? Ini antara kegunaan network lah. Nak share data, share hardware, facilitate information. Lepas tu, transfer fund, share software. Okay. Faham ya? Okay, apa tu LAN? Apa tu MAN? Apa tu WAN? Apa tu PAN? Okay. Nampak ni? Dia bagi gambaran nampak. PAN ni dia kecil sikit. Dekat rumah-rumah je kan. LAN ni dia besar lagi sikit. Untuk bisnes. MAN ni untuk organisasi yang besar lagi. WAN ni untuk selalunya untuk government lah, besar-besar lagi kan. So itu dia contoh LAN, MAN, WAN, PAN macam lagu LAN, local area network tu apa. Ni biasa kita guna lah sama WLAN kan.
So network that connect computer device in a limited geographical area. Nampak? Contoh kat dalam kamu punya lab komputer kan, kita gunakan LAN, gunakan wire untuk sambungkan. Okey. Contoh inilah contoh tengok Okey, seterusnya. MAN, Metropolitan Area Network. Nampak dia besar sedikit. High speed network that connect LAN in a metropolitan area include one or more LAN but cover a small geographic area. Nampak? Maksudnya untuk majlis daerah dan sebagainya lah. Pakai MAN. Okay. So, mesti pakai wire jugalah disambungkan semua kan. One, wide area network. Okay. Kena ingat wide, metropolitan, local. Okay. So, dia punya keyword dia. Wide area network untuk apa ni? Dia gunakan that cover large network lagi besar lagi using wired and wireless transmission media. It can be a large network with multiple LAN. Okay. Ini untuk apa? Untuk negara. Untuk dunia sekali. Okay. Itu one. Seterusnya. PAN, Personal Area Network. Okay. Personal Area Network. Network that connect computer device and individual workspace using wired wireless technology. Contoh USB, Bluetooth dan sebagainya. Ini untuk personal saja. Yang paling kecil tadi kan. Okay, network architecture. Macam mana dia punya architecture-nya network ni. Client server, peer-to-peer. Dia ada dua example of network architecture. Okay, ada dua. Satu, client dengan server dengan peer-to-peer. Client dengan server macam mana? One or more computer act as server. Satu jadi server, yang lain-lain akan connect dengan dia. Okay. Yang server dia boleh control yang lain-lain. Okay, ni dia punya. Biasanya boleh connect 10 dan lebih. Okay. Ini simple example contoh inilah. Okay, peer-to-peer pula ini dia tak ada server. Kan, maknanya dia komputer kepada komputer. Okay. Simple inexpensive network that connect that less than 10 computer. Keyword dia bawah 10 komputer lah. Each computer pair has the same responsibility as computer sharing resources. Boleh share lah. Ni boleh share komputer ni, dia boleh share kat sini, sini kan. Itu peer-to-peer. Okay. Yes, kita pergi kepada communication software. Apa communication software yang ada? Okay, introduction. Okay, communication software help user establish a connection to another computer, devices, network. Computer software juga, communication software juga manage the transmission of data, instruction and information. And last sekali, provide interface for user to communicate with one another. Okay, network communication standard and protocol. Apa standard dan protocol untuk network ni? Connection ni. Introduction. To enable different devices on various type of network communication, the network must be similar technique to all moving data. Nampak? Mesti teknik yang sama lah. Okay. Network standard define the guideline that specify the way computer access the medium that they are connected on, type of medium used, speed used, type of physical cable, wireless technology used. Nampak? Ini untuk yang network standard lah. Hardware and software developer design their product to meet the guideline so that device can communicate with the network. Nampak? Memang dah dibuat lah untuk tu ya. Okey, sekejap. The hardware and software developer design their product to meet guidelines so that devices can communicate with the network. Nampak The characteristic are called protocol. Itu protokol lah masukkan. It define data format, coding scheme, error handling, sequence in which data transfer over the network. Nampak? Dia bagi protokol dia lah. Macam SOP dah lebih kurang kan. So, Ethernet. Apa tu Ethernet? A network standard that specifies no computer or device on the network nodes should be controlling when data can be transmitted. Okay. Each node will try to transfer data when it detects the network is ready to receive communication. If two nodes on an Ethernet network attempt to send data at the same time, a collision will happen. When this happens, the node will keep resending the message until the transfer is successful. Nampak? Ni Ethernet lah. Itu Ethernet. Contoh laptop, computer compatible. Okay. So nampak Ethernet tu adalah network yang communicate keseluruhan ni lah. Okay. This standard define guideline for physical configuration, cabling, network card dan sebagainya. Okay, tak nampak lah mana warna merah lah ya. Okay, commonly use LAN as it cheaper. Banyak guna LAN sebab dia lebih murah. Data yang kita bertransfer 10 Mbps to 100 Gbps. Nampak? Besar So tokering pula tokering. Tokering ni lah contoh data tokering. Satu cara untuk communication juga sebenarnya. Semua kita sembang ni lebih kepada communication
tools. Okay. This standard specifies that devices on the network share or pass a special signal token in one way, manner, and in a predetermined order. Okay. Token is a series of bits that act. Bit ni kita tahu kan sebelum ni. Bit tu ada 8 kod kan. Act like a ticket where it enables device to transmit data over the network. Nampak? Token remote adalah satu-satu cara communication network lah. Ada host A, host B, host C, host D kan. So data packet masuk ke sini. So boleh baca yang ni. So data dia share tak besar lah, kecil je. Ini boleh kata token kecil lah. Okay, TCP IP. Apa tu TCP IP? TCP IP tu adalah Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Itu maksudnya network protocol that define how data travel from one end of a network to another. It is the network standard for internet communication. Okay, it describe apa dia? How messages are divided into small pieces packet. Okay, dia define macam mana message tu dibahagikan kepada paket-paket. Provide address for each packet. Check and detect error, arrange the packet, determine the flow of the message along the network. Nampak? Dia tentukan flow access ni, network ni. Packet switching, apa tu? Breaking a message into individual packet, sending the packet along the best route available and then reassembling. Dia pecahkan dulu, lepas tu hantar melalui network yang ada, sampai sini dia assemble balik, jadikan data tu. Nampak Nampak flow dia macam mana dia pecahkan data tu, message tu. Kemudian network seterusnya adalah Wi-Fi. Apa tu? Wireless Fidelity. Maksud Wi-Fi adalah wireless fidelity. First time dengar kan? Biasa dengar Wi-Fi. Maksud dia apa? Wireless fidelity. Identify any network based on the 802.11 standards. A series of network standard that specify how two wireless device communicate over the air. Nampak? Dia menggunakan signal ni untuk apa? Untuk connectkan PC ke PC atau PC ke laptop atau PC ke Android mobile devices. Sometimes referred to as wireless Ethernet due to the similarity in physical configuration but for wireless network. Hotspot is one of the popular use of Wi-Fi. Wireless network boleh pergi up to 300 feet open area ataupun 100 feet close area. Nampak? Data transfer rate ni data dia 11 MB kepada 7 GB. Laju juga So LTE berarti long term evolution. Itu maksud LTE. Tak pernah dengar kan? Biasa dengar LTE. Biasa beli phone ada LTE sebagainya kan. So LTE stand for long term evolution. A network standard that defines how high speed cellular transmission use broadcast radio to transfer data for mobile communication. Dia boleh download rate dia 100 MB per second. Upload dia pergi 30 MB per second. Okay. Newer specification code support 1 GB. Nampak dia boleh download 1 GB. Yang baru punya version LTE support data, messaging, voice dan transfer sebagainya. Dia boleh biasa kepada phone lah. Nampak banyak phone kat sini kan. Two competing standard yang ada WiMAX dengan UMB, Ultra Mobile Broadband, Worldwide Interoperability for Microwave Access. Nampak? Ini contoh ini contoh run dengan PDN dengan UE. Okay. So boleh tengok kat sini. So flow dia macam mana, control traffic dan sebagainya. This one siapa yang control dan sebagainya. Bluetooth, ini saya rasa semua familiar Bluetooth tak apa, so boleh baca. So banyak ada dalam kereta, dalam phone dan sebagainya. So boleh tengok dan fahamkan lah. UWB, Ultra Wideband. Apa tu Ultra Wideband ni? Ultra Wideband network standard that specify how to UWB, Ultra Wideband devices communicate at high speed using short range radio wave. Nampak? Dia biasa pergi 110 MB per second lah. Network duration 33 feet. Dekat saja, tak jauh. Dia boleh buat apa ni Dia boleh menembusi sekian-sekian sebagainya signalnya. Example dia tracking inventory equipment personnel. Okay. IRDA dia dah kan. Infrared, IRT infrared data association. Infrared data association. A standard used to transmit data wirelessly via infrared light wave. Nampak ni kita pernah guna dulu Biasa guna remote control kan. Phone dulu pun ada infrared kan, dekat-dekat je boleh kan, tak jauh sangat kan. So pelajaran dia pun tak terlalu tinggi sangat nak transfer data tu slow sikit. Okay. Ini require line of straight transmission. Nampak? Contoh television, contoh TV punya remote. Okay. Alright, seterusnya RFID pula apa? Ini saya terangkan dulu. Radio Frequency Identification, a protocol that define how a network communicate with attack transponder, place
in atau attach to an object, animal or person using radio signal. Nampak? Dia lekatkan macam RFID kan, dia lekatkan kat kereta. So ada signal kat situ, dia boleh buka touch and go tu kan. Tu guna RFID. Dia pakai signal kan. NFC, Near Field Communication, a protocol that defines how a network connect to two devices with NFC. Enable technology using close range radio signal. Ini macam pakai wave tu kan. Sama jugalah digunakan NFC. Okay. Ni dekatkan ni apa phone dengan laptop kan. So boleh connect. Ni banyak Huawei pakai kan. So nampak kegunaannya boleh. Tak jauh pun, dia kena dekat-dekat je kan. So now communication line. Nampak ni kita pernah main masa kecil tu kan. Sambung kena straight baru boleh dengar. Tak straight ni mana dengar kan. Ini pun satu gambar kan. Introduction, apa tu communication line? Definition, dedicated line. Okay, physical connection that is established between two communication device. Business often use dedicated line to connect geographical distance office. Okay, ni antara contoh-contoh lah. Okay, and then speed of various dedicated digital line yang ada, speed dia yang ada. Boleh tengok kabel pakai ni berapa, DSL berapa, speed dia, FTTP berapa, speed dia berbeza-beza antara satu-satu type yang ada. Dedicated line can either be analog or digital. Analog macam mana? Macam ni. Digital macam ni lah. Okay. Digital line increasingly are connecting home and business user to network around the globe because they transmit data information at faster rate than analog line. So digital dedicated line include ini contoh-contoh digital dedicated line yang ada. So apa tu kabel? Kabel tu apa? So boleh baca, fahamkan. Kabel macam kita tengok lah kan. Kabel. So Ethernet cable, ini LAN cable lah. Okay, ini coaxial cable. Ini biasanya dekat dalam dia punya CCTV pakai kan. CCTV, Astro dan sebagainya pakai ini. Okay, DSL Digital Subscriber Line. Apa dia? DSL stand for Digital Subscriber Line. Transmit on existing standard copper phone wiring. Dia dalam copper dia dalam bentuk tembaga Okay, copper tembaga. So biasanya untuk line phone lah. Okay. DSL filter ni untuk telefon juga nampak biasa kat dalam rumah tu ada. Ni pun ada yang kecil punya. Dia macam LAN tapi dia kecil. Copper phone wiring. Okay. So biasanya gantung kat mana? Kamu tengok ada tiang elektrik kan. Tiang elektrik yang wire hitam tu. Yang wire hitam kecil. Yang besar tebal tu TNB. Yang nipis punya wire tu adalah untuk yang telefon. Asymmetric digital subscriber line. Ni contoh daripada luar tu tiang-tiang TM tu sampai ke rumah. Okay. DSL versus kabel internet service. Apa perbezaan dia? Ini perbezaan dengan DSL untuk apa? Kabel internet apa? Okay. ISDN, Integrated Services Digital Network. Apa tu ISDN? ISDN is a set of standard for digital transmission of data over standard copper phone line. Ni ISDN network ni So nampak dia ke sini dan ke sini So not as widely used today as in the past kan. Nampak sekarang ni tak macam dulu lah. Dulu banyak guna, sekarang kurang guna multiplexing teknik. Macam-macam cara teknik untuk kita buat network ni. Buat multiplexing. So A, B, B, C. Lepas third frame ni A, B, A, C, B, A. Okay. FTTP, fiber to the premises. Ni fiber optic. Ni macam Unify lah kan. FTTP ni. Unify sekarang pakai fiber kan. Ni contoh kan. Macam mana dia flow dia. Okay. Core network. Daripada core pergi metronode. Local exchange. Fleet cabinet. Lepas tu pergi pada cooper kepada customer. Transfer laju dia pakai fiber. T-carrier line ni apa benda pula? T-carrier line is any of several type of long distance digital phone lines that carry multiple signal over a single communication line. Okay, itu adalah T-carrier line. So example boleh tengok di bawah ni. Fractional T1 macam-macam ada Fractional T1 itu apa? The most popular T-carrier line is the T1 line. Business often use ni, biasa digunakan oleh business connect the internet T1 line network network ni. Okay. Home and small business users share a connection to the T1 line with other by using fractional T1. Nampak? Itu adalah fractional T1 lah. Okay. Sorry. So nak tahu lebih detail T1 ada, T3 pun ada. Equal kan? T3 line untuk apa? T1 line is made up of 24 channel. Okay. Ini dia punya ni. T3 pula made of 28 times 24. Lagi besar. Okay. Dia lagi besar. Itu. Okay. Alright.
T3 line are quite expensive. Sebab apa? Dia laju lagi, banyak lagi kan. Main user T3 line include large corporation. Biasanya company-company besar lah. Okay. Sebab apa? Bajet dia tinggi The internet backbone itself also use T3 line. Nampak? Untuk internet. Tulang belakang internet pun menggunakan T3 line. Okay. So that's why kita jarang dengar. Sebab apa? Very expensive dan biasanya menggunakan large corporation saja. Okay. So ni ada ATM. Apa tu ATM? Asynchronous transfer mode. Nampak? Ini ada machine ATM tu lah kan. Macam mana debat kan. So ini sistem dia. ATM is a service that carry voice, data, video and media at very high speed. Sangat laju. Okay. Lepas tu kita kadang-kadang ATM machine tu kan. Kita tekan terus proses dan keluar duit kan. Sangat laju Kecuali lambat tu kalau kita tekan-tekan duit tak ada dalam baki kan. So that's why lambat keluar. Keluar receipt je. Okay. Phone network, the internet and other network with large amount of traffic use ATM. Nampak Okay. Some expert predict that ATM eventually will become the internet standard for data transfer. Akan datang kemungkinan ATM network ni akan jadi terkenal sebab dia sangat laju lah. Okay. Communication devices. Apa communication device yang ada kat sini? Macam-macam lah ada kan. So introduction, a type of hardware that is capable of transfer data. Ni antara device-device yang ada untuk transfer data lah. Sekarang dah banyak Sekarang dah banyak Xiaomi banyak buat. Yang semuanya smart home kan. Semua boleh link. Maknanya kamu boleh on aircon daripada phone kamu. Kamu dari luar rumah boleh on. Asalkan ada internet, kamu boleh connect dengan vacuum rumah kamu. Boleh jalan sendiri. Lampu boleh buka, boleh tutup dari jauh. CCTV boleh gerakkan. Okay, macam-macam dah sekarang kan. So macam-macam boleh tengok dalam Shopee pun ada kan. Xiaomi Home. Kamu tengok macam-macam ada Digital modems, kabel DSL and ISDN. Apa itu? So boleh baca sendiri. Ini sebagai kemudahan untuk membaca lah. Kabel modem send and receive data over the CATV, cable TV network. Nampak DSL modem send digital data from computer to DSL digital subscriber line. Ni Tadi kepada TV, sekarang kepada ni. Okay. Sorry. Most modem are also external devices where one end connect to the phone line while the other plug is computer port. Nampak? Ni biasanya satu kepada phone, satu lagi kepada phone line telefon dan satu lagi kepada komputer lah. So wireless modem, ini macam kamu buat broadband tu kan ada wireless network kan. So on kan wifi. Wireless access point web. Apa dia? Ini access point kamu lah yang kamu punya modem ni access point dia. So boleh baca dan fahamkan. Router. Ini pun biasa dengan router kan. Router untuk apa? Untuk tempat di mana spreadnya kamu punya network tu lah. So and then destinasi mulanya network. Additional functionalities of router. Apa? Function tambahan routers. Router plus WAP. Router plus broadband modem. Macam-macam ada router web dengan kabel DSL. So ada router web dan sebagainya lah. Macam-macam ada function dia. So untuk tahu lebih lanjut boleh buka ebook kamu dan fahamkan yang ni. Okay, mobile hotspot di keliling ni. So semua mobile broadband wireless router. Nampak? Router satu ni untuk connectkan 1, 2, 3, 4 ni. So internet. Daripada modem ni dapat datangnya internet satu. So network card, apa dia? Ini network card yang dalam PC kamu lah. Dalam PC saya ni pun ada network card juga. Boleh nampak dari sini. Okay. Hub and switches. So apa dia hub and switches yang ada? Ini pun boleh baca. Ini lebih kepada penyambungan-penyambungan. Home network. Apa home network yang ada? Introduction. Many home user connect multiple computer and device together in a home network. Okay. Ini dia punya vendor typically offer home networking. Sekarang kebanyakan vendor dia buatkan home network living room, kitchen, bedroom dan sebagainya semua dalam satu network. Okay. IP hijacking. Macam mana nak hijack ni? IP hijacking occur when cyber thief tap into home router or cable modem or other internet access point to intercept paid internet service. Mungkin dia nak curi ni lah lain lah kan. Unscrupulous people hijack internet service in one of two way. Dia ada dua cara. Satu mungkin kamu tak letak password, tak ada security, that's why dia boleh masuk, dia boleh join. Thief determine the network name and network password, then reprogram their modem setting to duplicate the network setting. Ini dia hack. Okay. Satu sebab kamu berikan, sebab tak ada security. Satu lagi sebab dia hack. Step to determine if someone is accessing a wireless network without permission. Macam ni tak tahu. Sign in sebagai admin. Lepas tu count the number of connected device. Secure the network. Nampak?
Kamu macam contoh kamu buka hotspot kan, kamu boleh tengok kat situ berapa orang tengah menggunakannya. Contoh kan kamu buka hotspot, tengok ada seorang yang guna, kamu seorang lah guna. Tiba-tiba ada 2 atau 3 user. Padahal kamu buka untuk kamu seorang. Sebenarnya ada theft kat dalam tu. Ada orang tengah curi line kamu. Okay. So nak buat macam mana? Secure the network. Macam mana kamu buatlah password. Okay. Tukarlah password dan sebagainya. That's why password ni kena sentiasa update. Tak boleh biar satu saja. Kalau orang hack, orang masuk, so kena ubah lain. What devices? The number of devices, the operating system, the platform. Planning and design network home network kan. So apa kamu kena buat? First kali kamu kena plan. Okay, apa kamu nak? Itu berapa besar data kamu nak pakai? How many user kamu nak guna? How secure kamu nak? Ni antara benda-benda kamu kena take note untuk plan and design home network. Okay. So lepas tu hardware and needed for home network kan. Bila kamu dah tahu berapa ramai nak guna, berapa besar device apa nak guna, security macam mana, baru kamu plan untuk hardware needed for the home network. Apa hardware yang kamu nak? Modem, web ataupun routers. Okay. Transmission media. Okay. Transmission media ni antara nampak lower and climb and maintenance nampak. Introduction transmission media apa yang ada? A medium where one or more communication signal travel. Nampak? Ni wire-wire tu lah kan. Ni wire kat luar rumah tu kan. Nampak selalu kan. So dia punya itu adalah communication transmission media. Macam mana transmit data tu Physical transmission media. Apa itu? Physical transmission media use wire, cable and other tangible material to send communication signal. Okay. Ini contoh-contoh yang ada lah. Okay. Transfer rate for physical transmission media used in LAN. Okay. Ini antara dia punya rate yang ada lah. Okay. 10 MB per second, 100 MB per second, 1 gig, 4 MB tu. Ini ikut. Ini list ikut apa yang kita belajar tadi Okay. Dia punya kelajuan. Twisted pair cable. Apa pula twisted pair cable ni? Twisted pair cable widely used in media transmission for network cabling and landline phone. Ni banyak dalam phone Dia ada 2 twist cabling Coaxial cable. Apa tu coaxial cable? Ni kabel yang macam untuk apa? Aerial tu kan. Untuk kamu punya extrude dan sebagainya banyak pakai coaxial cable. Nampak dia ada copper kat dalam ni. Lepas tu ada ni. Kalau buka kamu punya extrude, belakang tu dekat antena ada kan. Kamu tarik cabut wire dia akan dapat sama macam ni. Itu dipanggil coaxial cable. Okay. Fiber optic cable lah. Ini kamu buka Unify kamu dapatlah kabel ni optical fiber core ni. Okay, akan nampak benda ni. Siapa-siapa dekat rumah tu pakai Unify boleh cuba kodek. Kita kalau tak ada WhatsApp jangan salahkan saya cuba buka tengok. Kamu akan nampak lah. Okay, sama macam ni. So advantages, apa tu advantages? Ada advantages untuk ini fiber optic cable ni. Apa kelebihan dan kekurangan? Bukan tak ada kekurangan. Setiap benda ada kelebihan dan kekurangannya So boleh tengok kat sini kelebihan lebih daripada kekurangan. So okey lah. Okay. Wireless transmission media, apa dia? Introduction. Ni wireless tadi lah. Dia punya data, maximum transfer rate dia berapa, semua kat sini. Wireless tu apa pun dah explain tadi. Semua ni tambahan explanation. Infrared tu apa, nampak kesan haba So RRD tadi. So ini penerangan dia. Broadcast radio pun apa, dah terang tadi. So ini penerangan lebih detail, boleh baca dan fahamkan. So and then cellular radio ni macam kamu punya phone lah. Kan? So pun dah terang juga, boleh fahamkan. So kategori ada 1G, 2G, 3G, 4G sekarang masuk 5G dah kan. Okay, 2G untuk apa nampak? Up to 20 gig per second Sangat laju 5G. Takut efek kesihatan pula nanti So microwave, ni apa ni yang dekat dapur tu bukan wave Dia punya gelombang-gelombang yang digunakan untuk networking ni So apa wave yang ada? Microwave transmission typically use environment where installing physical transmission made is difficult or impossible. Nampak? Kenapa kita guna wave? Kalau kata kamu biasa tengok kan atas bangunan ada benda ni. Ini menggunakan microwave lah. Gelombang mikro. Okey. Bahaya ke kesihatan? Jangan duduk dekat-dekat dengan dia kan. So dekat atas kan. Communication satellite. Okey, apa tu communication satellite? Di mana? Daripada satelit direct ni kepada kita punya receiver. Okey. So application yang ada air navigation, television, radio. Ni yang menggunakan satelit Ini contoh-contoh application yang menggunakan satelit. Transmission speed sangat laju lah ni. Tahu kan dia slow dan downlink transmission. This different in speed usually acceptable to most internet satellite kan. Global positioning system, apa tu GPS Ini macam gunakan maps, gunakan apa
Waze dan sebagainya kan. Ini menggunakan GPS. GPS stand for Global Positioning System. Okay, location lah. Apa kegunaan dia, inilah. So, ni pun tahu rasanya kan. Dan habis. Itu saja untuk chapter 4. Dan ini semua masuk dalam quiz kamu nanti. So, fokus chapter 1, chapter 2 dan chapter 3 dan chapter 4. Okay. So, ini jika ada sebarang soalan, ketidakfahaman, boleh bertanya dalam grup WhatsApp kita lah. InsyaAllah saya ada dalam tu. Okay. Alright, jika tak ada apa-apa, saya nak minta maaf kalau ada buat kamu terkecil hati, ada kekurangan dari segi penerangan dan sebagainya, anything, you can WhatsApp dalam grup. Okay, ada soalan, dan apa pun saya nak ucapkan good luck untuk kamu punya quiz. Jangan risau soalan senang, soalan berkaitan dengan multiple choice dan true and false saja. So, gunakan masa sebaik mungkin untuk study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jumpa lagi next class untuk chapter seterusnya. Bye.